Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk menyebarkan cerita-cerita buruk, pertuduhan-pertuduhan yang tercela tentang orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Surah An-Nur ayat ke-19. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya seluruh jawatan kuasa pengurusan Masjid Kampung Salak Tinggi, kepimpinan masyarakat, para ilmuwan, asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita sama-sama mendatangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang, ruang, kesihatan, kemudahan untuk kita bersama menunaikan tanggungjawab kita, menunaikan kewajipan kita untuk melaksanakan solat fardu. Petang lagi kita mendatangi rumah Allah, dan setiap langkah kita mendatangi rumah Allah tu didoakan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi kitab tazkirah kita untuk malam ni. Diskusi kita daripada kitab Al-Kabair. Al-Kabair karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang membincangkan tentang dosa-dosa besar. Dan saya nak minta maaf dululah kalau contoh suara tak berapa nak clear. Masih ada batuk-batuk lagi. Di doa lah, minta sihat selalu. Jadi kita dah masuk pada tajuk yang ke-16, dosa besar yang ke-16 daripada Al-Imam Az-Zahabi. Dia menyebutkan dosa besar yang dia susun sebagai dosa besar yang ke-16 adalah syahadatul zur. Syahadatul zur, syahadah tu maksudnya penyaksian. Syahadah tu maksudnya penyaksian. Az-zur itu maksudnya tipu ataupun bohong ataupun palsu. Jadi syahadatul zur maksudnya penyaksian palsu. Jadi syahadah, perkataan syahadah tu pun kita biasa dengar. Tapi kalau perkataan syahadah sahaja, itu maksudnya penyaksian. Kita, kewajipan kita adalah mengucapkan syahadatain, dua kalimah syahadah. Jadi itu daripada perkataan syahadah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, antara ciri-ciri orang beriman adalah wallazina la yashhaduna az-zur, iaitu orang yang tidak memberikan penyaksian palsu, maksudnya berkata benar. Dalam sebuah asar disebutkan bahawa kesaksian palsu menyamai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fajtanibur rijsa minal awsan wajtanibu qaulaz zur. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arahan iaitu fajtanibur rijsa minal awsan, jauhilah kamu daripada ar-rijs. Ar-rijs ni maksudnya boleh jadi najis, maksudnya benda yang kotor, keji.
Jauhilah kamu daripada benda yang keji, iaitu daripada patung-patung sembahan. Kemudian tu arahan Allah yang pertama. Selepas tu Allah kata wajtanibu qaula zur, dan jauhilah kata-kata menipu. Kata-kata menipu ataupun penyaksian palsu. Jadi itu firman Allah. Menyebabkan ada sebahagian asar. Asar ni dia boleh jadi kalam sahabat, boleh jadi kalam tabi'in, boleh jadi kalam Rasulullah, wallahu alam. Asar ni kadang-kadang boleh menjadi kuat kalau maksud dia tu sama seperti mana hadis-hadis sahih yang lain. Jadi ada sebahagian asar yang menyebutkan bahawasanya qaul zur tu boleh jadi sama syirik, sama dengan perbuatan syirik. Tapi dia tidak boleh menjadi hujah lah. Dia tak boleh menjadi hujah. Maka hujah kita berpegang dengan hadis yang lebih sahih. Hadis yang sahih mengatakan adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah syirik kepada Allah. Kemudian nanti saya sebut. Nanti belakang nanti saya tambah. Okey. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama syahidi zur yaumal qiyamah hatta tajiba lahun nar. Tidak akan bergeser kedua-dua kaki seseorang yang memberi kesaksian palsu pada hari kiamat sehingga dipastikan neraka baginya. Baik. Kemudian aqulu, kata al-Imam Zahabi. Imam Zahabi sebut dalam karangan, dalam bukunya. Dia kata aku mengatakan, orang yang memberikan kesaksian palsu telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar. Kenapa dia melakukan dosa besar? Kenapa orang yang dia memberikan penyaksian palsu? Maksudnya apabila kata memberikan penyaksian palsu ni, maksudnya dia di dalam, sama ada di dalam konteks kehakiman. Dalam konteks kehakiman, untuk mengesahkan suatu benda, lepas tu dia memberikan suatu penyaksian. Penyaksian itu adalah penyaksian yang membohong, sama ada untuk membenarkan sesuatu hak ataupun untuk membatalkan sesuatu hak. Yang pertama sebab apa? Imam Zahabi kata kerana pertama, sengaja berdusta dan mereka cerita. Itu pertamalah, sebab dia menipu. Jadi orang yang memberikan penyaksian palsu ni, dia berdosa besar. Sebab apa? Sebab pertama dia menipu. Yang pertama. Menipu ni jelas lah. Banyaklah dalil-dalil daripada Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang sifat munafik dan sifat orang yang menipu. Antaranya dalam surah Al-Mu'min, Allah kata innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi mendusta. Jadi berdusta, dalam surah Al-Mu'min ayat 28. Dalam sebuah hadis juga Nabi kata yatba'ul mu'min ala kulli syai' laisal khiyanah wal kadzib. Orang beriman ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin diciptakan dengan segala kecenderungan tabiat. Dia ada kecenderungan tabiat, tetapi bukan berkhianat dan berdusta. Berkhianat dan berdusta, bukan. Tabiat manusia contohnya suka melakukan maksiat. Jadi mungkin tabiat, kerana dia suka, contohnya suka kepada lelaki, suka kepada wanita. Ini tabiat, itu adalah tabiat fitrah, cuma perlu dikawal. Tapi kalau menipu dan khianat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan tabiat. Dia memang orang yang buat kerosakan di muka bumi Allah, ikut nafsu. Yang pertama sebab dia menipu. Yang kedua, syahadatuz zur, memberikan penyaksian palsu ni berdosa besar. Sebab apa? Sebab yang kedua adalah orang yang bersumpah palsu menzalimi orang yang dilawannya dengan kesaksian palsu tersebut. Sebab yang kedua adalah dia menzalimi. Sebab apabila orang tu memberikan penyaksian palsu, maksudnya dia sedang menzalimi pihak yang dia lawan ataupun pihak yang dia bela. Pihak yang dilawan. Contohnya dalam kehakiman berlaku, contohnya pecah amanah, pecah rasuah. Dipanggil saksi. Kemudian saksi ni mungkin atas hubungan dia dengan pelaku pesalah, ataupun mungkin sebab dia disogok dengan beberapa jumlah wang ataupun duit,
ataupun apa-apa perjanjian di belakang takbir, wallahu alam, maka dia memberikan penyaksian palsu contohnya. Yang kedua, jadi dia bersumpah kerana dia menzalimi orang yang dilawannya. Yang ketiga, orang yang bersumpah itu menzalimi orang yang dibela dengan kesaksian palsu tersebut. Kan? Boleh jadi juga yang ketiga kerana dia telah menzalimi orang yang dibela. Kerana dengan kesaksian palsu itu orang yang bersaksi mendatangkan harta yang haram baginya, kemudian dia mengambilnya kerana kesaksian palsu tersebut, maka kerana itu dia jawab dia wajib mendapatkan neraka. Baik. Ada beberapa perkara yang boleh dibincangkan. Contohnya pada hari ini orang yang memberikan penyaksian, macam mana pula kalau seseorang itu dia memilih untuk berdiam diri. Kan? Dia ni saksi kepada ni, kan? Kemudian dia memilih untuk berdiam diri. Macam tu. Dia memilih untuk berdiam diri. Jadi kalau dia memilih untuk berdiam diri ni, kalau dia memilih untuk berdiam diri itu adalah kerana sorokan. Maksudnya dia bagi duit, kau jangan cakap apa-apa, kau diam, jangan bagi. Itu ittifaq ulama memang haram lah. Kerana ada dia punya saranan. Tapi kalau contoh dia berdiam diri itu adalah kerana pilihan dia sendiri. Pilihan dia sendiri. Kan? Pilihan dia sendiri. Kalau pilihan dia sendiri pun kena tengok juga. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni, kalau Islam ni dia tidak adalah satu perkara yang tercela dalam bab menyembunyikan kebenaran. Apatah lagi kalau penyaksian dia tu mampu membela hak seorang Muslim. Kan? Tapi memang dalam beberapa perbahasan kitab fiqh ni, kalau semata-mata orang tu diam, dia tak boleh jadi hukum. Tak boleh jadi hukum kecuali dalam beberapa perkara. Contohnya perempuan diam kalau ditanya setuju atau tak nak berkahwin. Itu boleh diambil hukum. As-sukut ridha. As-sukut alamatur ridha. Kan? Walaupun dalam beberapa hadis riwayat bil makna ada menyebutkan Nabi kata kalau perempuan ni kalau dia diam itu tanda dia setuju. Hanya terpakai perkara tu dalam perkahwinan saja. Dalam bab lain tak boleh. Kan? Contoh dalam isu Palestin kan hari ni kan. Ada orang ni kita tengok dia diam je. Diam. Boleh tak kita kata engkau ni mesti sokong Israel? Tak boleh. Orang yang berdiam kita tak boleh ambil hukum. Itu kaedah dalam fiqh. Bahkan dalam bab mencegah kemungkaran pun, dalam bab mencegah kemungkaran, martabat yang paling rendah dalam bab mencegah kemungkaran Nabi kata adalah mencegah dengan hati. Maknanya bila cakap mencegah dengan hati, maknanya orang tu diam lah. Diam. Dalam hati dia benci dengan kemungkaran, tapi dia tidak meluahkan dengan kata-kata. Jadi memang dalam bab hukum, diam ini tidak boleh jadi hukum lah. Kita tak boleh ambil hukum. Yang keempat, orang yang memberikan kesaksian palsu bererti telah mewajarkan sesuatu yang diharamkan dan dijamin oleh Allah berupa harta, darah dan kehormatan. Ini yang Nabi SAW sebut, kullul muslimi 'alal muslimi haram maluhu wa damuhu wa 'irduh. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram dalam hal harta, darah dan kehormatannya. Kan? Jadi maksudnya orang yang apabila dia syahadatul zur, apabila dia memberikan penyaksian palsu, maknanya dalam sesuatu isu kes mahkamah contohnya, orang itu ataupun kes itu mesti ada yang bersalah. Apabila ada yang bersalah, kemudian dia memberikan penyaksian palsu, maka dia telah mewajarkan ataupun dia telah menghalalkan benda yang haram, atau sebaliknya dia telah mengharamkan benda yang halal. Jadi sebab itu syahadatul zur ini adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Jadi sebab tu kalau daripada satu sudut kita boleh tengok sebenarnya Islam ini adalah agama yang kita panggil sangat menjamin kesejahteraan masyarakat. Kan? Negara yang paling senang ditakbir kat dunia ni adalah negara umat Islam. Kita boleh cakap macam tu. Kita boleh jamin benda tu. Negara yang paling mudah ditakbir kan adalah umat Islam. Kerana apa? Kerana kita diajar. Dengan apa? Dengan
dengan sifat ihsan, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Sifat ihsan tu kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kita ni merasakan Allah tu melihat kita. Allah melihat kita. Dan kita tahu Allah yang mengawal kehidupan kita, dan Allah kalau nak bagi azab kepada kita tak perlu tunggu akhirat. Dekat dunia pun Allah boleh bagi. Daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Kadang-kadang kita ni demam sikit je dah rasa dah azab tu. Allah tarik. Saya kemarin tonsil lah sini. Tarik nikmat tekak. Baru nak tarik nikmat tekak je kan, kita dah rasa azab dia. Makanan paling sedap kat dunia pun kita kata tak sedap. Sebab apa? Kerana Allah tarik nikmat yang sekecil-kecil perkara. Baik. Jadi itu bab berkaitan dengan syahadatul zur. Cuma dalam bab sumpah ni tak ada dalam kitab. Tak ada dalam kitab Al-Imam Muzahabi. Cuma boleh saya sebutkan beberapa perkara tentang sumpah. Yang pertama ada bab berkaitan sumpah ni, iaitu berkaitan dengan li'an. Li'an. Li'an ni dah dengar? Pernah dengar li'an? Li'an. Hukum li'an ni dia termasuk dalam hukum perkahwinan sebenarnya. Jadi dalam bab hukum perkahwinan ni dia ada bab yang kita kena belajar. Antara ni kena belajar bab nikah, kena belajar bab talak, kena belajar bab zihar, kena belajar bab qazaf. Kita kena belajar juga antaranya bab li'an. Li'an ni maksudnya apa? Li'an ni adalah proses laknat melaknat antara suami dengan isteri daripada keduanya yang menuduh pasangannya berzina. Dia panggil li'an. Maksudnya kalau contoh seorang suami, dia menuduh isterinya berzina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka dia akan melakukan proses sumpah laknat, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil li'an. Dia akan bersumpah. Proses tu akan dilakukan oleh hakim, oleh mahkamah. Li'an tu akan berlaku. Dan apabila li'an ni berlaku, dia akan sebut beberapa perkara. Dia akan laknat sebanyak 4 kali. Suami akan cakap laknat 4 kali. Aku bersaksi sekian bahawanya isteri aku ni telah melakukan sekian. Lepas tu 4 kali, lepas tu kali yang kelima dia akan sebut, dan aku bersumpah kalau aku bercakap bohong maka laknat Allah atas aku. Dia akan cakap macam tu. Dia ada lafaz khusus dia. Lepas tu isteri pula cakap, aku bersumpah bahawa kata-kata itu adalah dusta, sekian, cakap 4 kali. Kali kelima dia akan cakap, kalau aku berbohong maka sumpah laknat atas aku. Proses li'an. Jadi proses sumpah laknat ni, apabila suami dan isteri telah melakukan 5 kali sumpah laknat, maka secara automatiknya akad nikah itu fasah. Kita panggil fasah. Fasah ni maksudnya terbatal akad nikah. Dia tak kira talak dan dia tidak mengurangkan talak, tapi dia akan terfasah dan diharamkan selamanya berkahwin. Pasangan itu dah tak boleh berkahwin kerana dah melalui proses li'an. Itu proses li'an. Kadang-kadang ramai kita tak tahu, orang kita kadang-kadang dia ambil senyap kadang-kadang contohnya. Tapi kita kena jelas juga, kalau contoh dia saksi ni, apa maksud saksi kepada perzinaan? Maksudnya saksi kepada perzinaan ni maksudnya saksi betul, nampak betul. Sebahagian ulama meletakkan syarat memang nampak memasukkan alat kelamin lelaki kepada perempuan. Bahasa mudah dia, kena nampak betul. Kalau contoh baru tangkap dekat hotel, tak boleh lagi. Tak boleh lagi sebab tak nampak secara jelas. Waktu tu tapi kalau macam tu, kita akan adalah cara lain untuk memisahkan ataupun membubarkan perkahwinan itu, kan? Mungkin suami boleh talak isteri, kan? Ada maksudnya cara-cara lain. Tapi nak ceritanya, kalau contoh nampak suami nampak isteri ataupun isteri nampak suami, maka dia boleh tuntut fasah dan dia tuntut li'an. Kerana apa? Kerana apa kena buat fasah? Sebab apa kena buat sumpah laknat? Soalan dia, kenapa kena buat sumpah laknat? Sebab
dalam Islam kalau menuduh seseorang berzina, ya, dikenakan qazaf. Qazaf ni apa? Qazaf ini adalah salah satu hukum yang apabila seseorang menuduh orang lain berzina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang adil, ya? 4 orang saksi yang adil. Maksudnya dia datangkan 2 je, tak boleh. Dia datangkan 3 je, tak boleh. 4 orang saksi lelaki yang adil. 3 orang lelaki, 2 orang perempuan, tak boleh. Kena ada 4 orang saksi lelaki yang adil. Ini dia memang ketat. Dan kita, contohnya Ustaz, macam mana Ustaz kalau contoh dia 3 orang lelaki tapi satu tu tak ada, cuma ada CCTV kan? Takkan CCTV pun tak boleh diambil kira? Jawapan dia dalam bab qazaf dan menuduh orang berzina memang tak boleh. Pun begitu, hakim boleh meletakkan hukum ta'zir. Ta'zir boleh lah. Ta'zir ni maksudnya hukuman selain daripada hukuman had ataupun hukuman hudud. Maknanya letaklah apa-apa. Contoh dia kata, okey, ini hukum penjara, ini hukum bayar 100,000. Ikutlah apa-apa hakim nak letakkan. Tapi nak ceritanya kalau dalam bab qazaf, bab zina ataupun hudud-hudud, hukum hudud ni sebab hadis dia terlalu jelas. Dan ulama memang letakkan, ulama apabila tengok hadis, tengok ayat Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala memang letakkan secara jelas apa maksud qazaf. Kenapa qazaf ni berlaku? Jadi memang qazaf ni masuk berlaku kalau contoh tak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Tapi kalau suami dia menuduh isteri ataupun isteri menuduh suami, maka dalam bab itu boleh dikecualikan qazaf, hukuman qazaf, dengan syarat kena buat proses sumpah laknat. Li'an tadilah. Suami akan lafazkan 4 kali. Kali kelima dia akan cakap laknat ke atas aku kalau aku menipu. Isteri pula cakap 4 kali, aku bersumpah sekian bahawa kata-kata itu dusta. Kemudian dia akan cakap laknat ke atas aku kalau aku berdusta. Saya matan dia tu saya kena cari baliklah, tapi lebih kurang macam tu. Bila masing-masing dah saling melaknat, maka terfasahlah akad nikah antara suami isteri tersebut, terbubarlah akad nikah antara suami isteri tersebut, dan haram mu'abbad. Haram mu'abbad ni maksudnya haram selamanya. Haram selamanya suami dan isteri itu berkahwin semula, walaupun isteri dan ataupun suami itu sudah berkahwin dengan pasangan lain dan bercerai. Itu masuk haram mu'abbad. Dia lain dengan cerai talak 3 kan. Biasa tuan-tuan biasa dengar cerita orang Melayu ni banyak kisah kan. Kisah apa? Cina buta kan. Cina buta. Maksudnya dah cerai, dah marah kan. Terlanjur kata cakap cerai talak 3. Lepas tu upah orang lain supaya kahwin dan cerai kan. Cina buta kan. Saya tak tahu apa kaitan dengan Cina. Sian Cina yang kena kan. Cina buta. Bahasa kita Cina buta. Boleh kahwin. Itu tak apa. Tu talak 3 masih boleh kahwin semula. Tapi dalam bab li'an, menuduh suami atau isteri berzina, dan kemudian melakukan proses laknat-melaknat, maka terfasahlah akad nikah. Itu yang pertama berkaitan dengan li'an. Kemudian ada yang seterusnya adalah berkaitan dengan ilak. Ilak. Cuma ilak ni disebut dalam hukum ni disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran. Tapi dia tak menjadi budaya orang Melayu. Dia menjadi budaya orang Arab. Saya baca dulu ayat Qurannya. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamut talaq fa innallaha samii'un 'alim. Kepada orang-orang yang mengilak isterinya, diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kan? Jadi apa maksud ilak? Ilak ni maksudnya apa? Ilak ni maksudnya sumpah suami untuk tidak mendekati isterinya. Tidak mendekati maksudnya bahasa mudah, tidak berjima dengan isteri dia. Tidak bersetubuh dengan isteri dia.
Maksudnya aku bersumpah aku tak, contoh sebab saya dah kahwin kena sebut contoh kan jadi lafaz pula. Contoh. Aku bersumpah aku takkan bersetubuh dengan isteri aku, dia kata. Kalau dia bersumpah, Allah kata dalam ayat Al-Quran, kalau dia bersumpah dan sudah melalui 4 bulan, arba'atu ashhur. Lalu 4 bulan, maka selepas 4 bulan, maka tertalaklah isteri tersebut, cerai. Ini ilak. Baik. Yang pertama, kes yang pertama dia kata contohnya aku bersumpah tidak akan bersetubuh dengan isteri aku tanpa diletak tempoh. Kemudian Allah kata fa in fa'u, kalau dia kembali, maksudnya sebelum masuk 4 bulan tu tiba-tiba dia kembali, maksudnya 2 bulan dia pun mendekati isteri dia, maka tak adalah tolak tu tak berlaku. Cerita dia kalau 4 bulan. 4 bulan ni 4 bulan Masihi ke 4 bulan Qamari? Bila 4 bulan Qamari kiraan 30 hari lah. 30 hari. 4 bulan Qamari, kalau 4 bulan Qamari masih tak tidak mendekati, maka tercerailah. Baik. Now, kalau kita tengok dalam sistem kehakiman, sistem pernikahan masyarakat Malaysia, Jabatan Agama Islam kita dia dah letakkan siap-siap. Ni namanya kita panggil sebagai helah syariat. Helah syariat yang diharuskan. Kan? Sebab apa? Sebab nak mengelak perceraian ataupun istilah dia pergantungan. Isteri yang ditinggalkan oleh suami tanpa ada khabar berita. Maka sebelum kahwin, saya tak pasti kalau Imam Bilal kahwin tu saya tak pasti kan. Kalau dulu ada dulu ada tak dia sebut sebelum kahwin kan kita ada lafaz ta'liq. Kita ada lafaz ta'liq. Ingat tak ingat tak tahu lah. Tapi kalau sekarang memang adalah, saya kahwin pun 2018 ada, saya tak pasti start bila lafaz nikah lafaz ta'liq tu. Lafaz ta'liq tu kalau tuan-tuan biasa kalau pernah tengok, lepas nikah suami akan baca satu statement, kan? Kalau ditinggalkan isteri itu tanpa khabar berita, tanpa diberi nafkah selama 4 bulan berturut-turut, maka tercerailah talak 1. Itu namanya lafaz ta'liq. Lafaz ta'liq. Ta'liq apa? Maksudnya dia letakkan satu syarat. Ada orang ataupun perbahasan lain, ada orang dia mentalakkan isteri dia dengan syarat. Contohnya dia kata, kalau kau keluar daripada rumah ni tanpa izin aku, kan, aku ceraikan kau talak 1. Itu namanya talak bersyarat ataupun talak mu'allaq, talak secara syarat, dia letak syarat. Kan? Aku sebahagian kata kalau kau tengok handset aku. Ni sebahagian orang yang dia ni zalim sikitlah. Tak patutlah dia buat. Dia kata kalau kau tengok handset aku, cerai talak 1. Kan. Ni adalah lafaz talak secara bersyarat. Jangan letakkan apa-apa lafaz talak yang menzalimi, yang menzalimi isteri. Letakkan kepercayaan sungguh-sungguh, jangan sampai macam tu sekali. Sebab apa? Sebab boleh jadi tengok handset ni boleh jadi satu hari tertengok, kan? Ataupun handset tu rosak, ataupun dia nak selamatkan handset tu, tak tahu. Ada 1001 kemungkinan yang boleh jadi. Jadi jangan letakkan syarat macam tu. Habis tu kalau dah letak macam mana? Kan? Ada sebahagian bapa-bapa ni yang mungkin dia fakih sikit kan, bab lafaz ta'liq ni dia dah letak syarat macam-macam. Orang-orang ni memang kena dapatkan kaunseling daripada pihak Jabatan Agama dan mungkin tengoklah mana yang perlu. Saya pernah dengar salah satu penyelesaian kalau dia kata macam tu kan. Dia kata macam tu, dia kata kena jual handset tu. Handset tu jual, tukar handset lain. Sebab apa? Sebab lafaz ta'liq ataupun lafaz syarat tu dia mengkhususkan kepada handset tu. Jadi bila dia tukar handset, maknanya syarat tu terubah lah. Jadi tak pakai dah syarat tu. Macam tu. Jadi itu kena tengok case by case. Cumanya lafaz ta'liq itu adalah sah dalam Islam. Lafaz talak secara bersyarat itu memang sah dalam Islam. Jadi jangan bila bersyarat ni, lafaz talak secara bersyarat ni jangan dibuat sesuka hati, sebab dia akan memberikan mudaratlah kepada perkahwinan. Macam mana pula kalau seseorang itu dia talak, dia kata insya-Allah belakang. Dia kata kan,
Aku ceraikan kau dengan talak satu, insya-Allah. Ini main-main, orang main-main dengan agama macam ni lah. Tapi memang bincang dalam kitab fiqh. Baca. Talak tuki insya-Allah. Nah, lafaz tu dibincang. Talak tuki insya-Allah. Maksudnya aku ceraikan kau insya-Allah. Orang ni kata ulama kalau dengan insya-Allah maka tak jatuh talak. Tak jatuh talak. Dengan perkataan insya-Allah tak jatuh talak. Tapi jangan dibuat main lah. Kita ni memang alhamdulillah lah diajar dengan tak bermain dengan lafaz talak. Marah macam mana sekalipun, kawal mulut daripada meletakkan kalimah, menyebutkan kalimah talak. Sebahagian kitab fiqh juga dia bahas dulu antara bab yang saya tajuk seronok belajar dekat Mesir ni, tajuk ahwal syakhsiyah. Bab tu, bab talak ni macam-macam lafaz dan yang dibincangkan oleh ulama dalam kitab fiqh. Antaranya dia kata, kalau contoh dia cakap talak tuki, aku ceraikan kau 100 talak. Talak tu 3 je, dia kata 100. Aku ceraikan kau 100 talak. Itu khilaf ulama. Sebahagian ulama kata jatuh 1, sebahagian ulama kata jatuh 3. Tapi kalau dia kata aku ceraikan kau 100 talak kecuali 99. Talak tuki mi'ah illa 99. Lafaz tu sebut dalam kitab fiqh. Maka jatuh talak 1 lah. Jatuh talak 1. Baik. Talak pun macam kita sebut last kelas dulu ni, kita kata ada bab sarih, ada bab kinayah. Bila bab sarih ataupun talak secara jelas ni, dia tak perlu kepada niat, jatuh talak. Contohnya suami mengatakan kepada isteri dia, aku ceraikan kau dengan talak 1, tapi tak ada niat. Aku tak ada niat pun, aku tak niat pun nak cerai, tetap jatuh talak. Tapi kalau dia mengatakan dengan kata-kata hiasan, contohnya dia kata, aku nak hantar kau balik rumah mak kau selamanya. Kan? Aku hantar kau balik rumah mak kau selamanya. Kan? Jadi selamanya tu, ayat tu macam ada maksud talak. Kena tanya niat dia. Apa niat kau bila kata-kata macam tu? Adakah niat kau tu niat menceraikan isteri ataupun sebab marah, tak ada niat cerai pun? Kena tanya niat. Kalau dia kata niat dia tu adalah sebab marah, tak ada niat cerai pun sebenarnya, maka tak jatuh talak. Jadi kena hati-hati ya. Kena hati-hati dalam bab lafaz secara jelas ataupun lafaz secara kiasan. Antara juga dalam masyarakat kita kurang jelas, masyarakat kita dia kurang jelas ataupun dia tak perasan, kadang-kadang dia tak perasan, adalah dia melakukan ataupun dia melafazkan kepada isteri dia kalimah zihar ni dalam bahasa Arab zat ha bulat alif ra, az-zihar. Zihar ni maksudnya adalah menyamakan tubuh badan isteri dengan ibunya, dengan ibu suami. Ini sebenarnya kalau kita tengok daripada sudut sejarahnya, disebutkan dalam kitab-kitab fiqh adalah kerana budaya orang Arab kalau dia nak menceraikan isteri dia akan sebut satu kiasan, dia akan menyamakan belakang tubuh isterinya tu seperti mana ibu dia. Ini budaya orang Arab, menyebabkan turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan zihar. Maksudnya mengatakan zihar itu adalah seperti mana talak. Jadi jangan melakukan zihar. Maka ulama bila bahas dalam bab zihar ni, bukan sahaja belakang tubuh, apa-apa tubuh badan yang kita kata macam ibu kita, macam ibu kita, walaupun tanpa niat, jadi boleh jatuh talak. Itu kena hati-hati. Kena hati-hati. Kita kata awak ni hidung mancung lah macam ibu saya. Hati-hati. Orang kita kadang-kadang mungkin tak perasan. Tak perasan. Jadi kalau Ustaz, kalau dulu pernah sebut tapi tak ingat, saya pun tak ingat, tapi mungkin pernah sebut. Mungkin tak boleh jadi hukum. Mungkin tak boleh jadi hukum. Jadi semoga Allah ampunkan kita, jangan buat lagi lah. Jangan buat lagi. Tapi sekarang ni dah boleh. Jangan samakan mana-mana tubuh badan isteri kita macam ibu kita. Ini spesifik lah. Kalau kita kata muka you cantik lah, muka tak apa. Muka tak apa. Dia spesifik. Mesti spesifik maksudnya dia kata tubuh badan, jari, kaki dan sebagainya. Itu berkaitan dengan zihar. Baik. Baik. Jadi saya balik pada bab ilak tadi. Ilak tu iaitu bersumpah tidak mendekati
isterinya, maka proses ilak ataupun apabila dia kata sesuatu tu, nak kena bagi tahu benda tu haram. Suami dia tidak boleh bersumpah dengan sumpah untuk tidak mendekati isterinya, walau berapa banyak tempoh sekalipun, sekejap ataupun lama, tak boleh. Kalau dia bersumpah, dia kena kafarah. Ulama kata kalau dia bersumpah dengan sumpah yang sedemikian rupa, maka dia kena bayar kafarah. Kafarahnya apa? Sama ada yang pertama, it'amu 'asharati masakin, dia kena bagi makan 10 orang miskin, ataupun dia kena bebaskan hamba. Jadi ataupun faman lam yajid fasiyamu salasatu ayyam, maka kalau siapa yang tak ada, dia kena puasa selama 3 hari berturut-turut. Okey, jadi itu kafarahnya bagi orang yang telah bersumpah untuk tidak mendekati isterinya. Okey, selesai. Itu berkaitan dengan sumpah. Tadi Abang Nazli dia tanya berkaitan dengan penyaksian palsu. Tapi kalau contoh dia menyaksikan benda-benda yang lucah, dia saksikan benda-benda yang lucah. Jadi menyaksikan benda-benda lucah tu dia memang tak masuk dalam bab ni, tapi dia jelas haram lah. Melihat aurat ini adalah haram. Melihat aurat lelaki atau perempuan adalah haram. Melihat sesuatu benda yang menaikkan syahwat pun haram, walaupun dia bukan manusia. Contohnya dia lihat kartun. Kartun tu gambar orang, kartun pun haram, kerana sengaja menaikkan syahwat, haram. Baik, selesai. Jadi tajuk Syahadatul Zur ni dia pendek je. Jadi saya masuk sikit tajuk yang ke-17, terus masuk tajuk yang ke-17, dosa besar yang ke-17 oleh Imam Zahabi. Dia sebut tajuk berkaitan dengan al-liwat. Tajuk berkaitan dengan liwat. Jadi liwat ni maksudnya semua maklum apa maksud liwat. Liwat ini maksudnya memasukkan kemaluan lelaki ke dalam bahagian dubur, bahagian dubur pasangan. Baik. Jadi dalam bab hukum liwat ni masuk juga dalam dosa-dosa besar. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah sebut dalam Al-Quran, atatuna dzukrana minal alamin wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Patutkah kamu melakukan hubungan sejenis dengan lelaki daripada kalangan manusia, dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu daripada isteri-isteri kamu, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Surah Asy-Syu'ara ayat 165. Jadi kita bagi ruang untuk azan tu, lepas ni kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jadi hukum liwat juga adalah termasuk dalam dosa-dosa besar. Hukumnya adalah haram dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan kisah kaum Lut yang mendekati para lelaki. Jadi walaupun istilah liwat itu adalah memaksudkan secara spesifik hubungan antara lelaki dengan lelaki, namun termasuk juga dalam hukum ataupun hukum fiqh berkaitan dengan liwat ni, iaitu as-sihaq. As-sihaq, sin ha alif qaf. Sihaq ini maksudnya perkataan terjemahan yang kita senang faham ni, maksudnya lesbian lah. Lesbian, perempuan dengan perempuan sesama jenis. Jadi perkara ni memang kita kena sebut, dan dalam fasa ataupun dalam zaman dunia teknologi hari ini, adegan-adegan yang sedemikian rupa memang sangat mudah untuk didapati, dari di hujung jari je boleh dapat. Jadi kadang-kadang kita sangat risau dan sangat cemas dengan generasi hari ini yang dengan dia menyaksikan perkara-perkara tersebut boleh membangkitkan nafsu-nafsu yang berlawanan dengan fitrah. Apatah lagi contohnya pula, dia duduk dekat asrama, asrama pula contohnya asrama lelaki saja, ya. Jadi lepas tu tidur pula sekatil. Jadi ni sebenarnya orang yang mungkin ustaz-ustaz yang ataupun cikgu yang jadi warden, dia ni ada tanggungjawab yang besar. Supaya memelihara fitrah anak-anak kita, supaya tak adalah benda-benda pelik yang ada. Hari ni memang kalau kita tengok kajian pun, orang yang nafsu sesama jenis ni, memang generasi tu memang ada. Mereka ni sampai ada persatuan, dekat Malaysia ni. Sampai ada mereka ada komuniti, ada aplikasi pula, aplikasi untuk cari pasangan yang semua suka sesama jenis, ya. Ada pula gelaran dia, ya, gelaran LGBTQ, LGBT, L tu lesbian, G tu gay, B tu bisexual, maksudnya dia lelaki boleh, perempuan pun boleh. Na'udzubillah min zalik. Ada pula T tu transgender. Transgender ni maksudnya dia menukar kelamin sendiri. Lelaki tukar, potong biar jadi perempuan. Perempuan tambah biar ada benda, biar ada zakar macam lelaki. Ada pula Q. Dia tambah Q pula. Apa maksud Q? Questioning. Dia mempersoalkan, dia masih mengkaji. Dia fikir, aku ni suka lelaki ke suka perempuan? Dia fikir, questioning. LGBTQ, sebenarnya panjang lagi, ada I ada A belakang tu. Tapi biasanya LGBTQ ni yang paling famous digunakan oleh beberapa komuniti. Dan LGBTQ ni, kalau kita tengok pada skala yang lagi besar, skala global, memang dia ni ada komuniti yang khusus. Dan mereka ni memang mendapat tempat dan diberikan kuota khusus dalam syarikat supaya dia ni duduk bekerja. Ibarat kita ni macam syarikat, dalam polisi syarikat besar-besar ni, okey, kita nak menunjukkan syarikat tu bagus, dia akan cakap apa? Dia akan kata, okey, kita ada 2%. 2% kita akan pastikan staff kita, employee kita adalah daripada kalangan OKU. Baguslah, orang kurang payah. Tapi dia tambah lagi. Dia kata nak menunjukkan, kalau luar negara, kalau dia nak menunjukkan company dia tu berdaya saing, dia akan bagi tahu, dia kata beberapa persen daripada
daripada staff kami, employee kami adalah daripada komuniti LGBTQ. Ini memang berlaku dekat luar negara. Nah, akhirnya kita tengok jadi berpakaian dengan berlawanan jantina pun tak boleh, haram. Tak boleh haram. Jangan, tak boleh buat, haram. Jadi kalau berpakaian apatah lagi untuk menaikkan nafsu. Menaikkan nafsu orang, maksudnya memang jelaslah lagi haram lah, tak boleh. Balik pada tadi. Jadi komuniti LGBTQ ni memang kalau dari sudut global, peringkat global, kalau kita tengok yang paling dekat, negara yang paling dekat dengan Malaysia yang menyokong, bahkan dia bagi tempat, dia memberi dana, bagi duit supaya komuniti ni boleh melaksanakan aktiviti dia secara meluas. Negara yang paling dekat dengan kita yang saya tahu adalah Singapura. Singapura hari ini memang mengiktiraf perkahwinan sesama sejenis. Jadi kalau tuan-tuan nak dengar apa dia punya stand, Majlis Ulama Islam Singapura, MUIS, Majlis Ulama Islam Singapura, boleh tengok dalam dia punya apa stand dia dengan stand kerajaan membenarkan perkahwinan sesama jantina. Tapi Malaysia alhamdulillah sampai ke hari ini memang tidak membenarkan perkara itulah, tidak membenarkan perkara itu. Cumanya dia mungkin tuan-tuan mungkin nampak macam bila kerajaan tidak membenarkan itu perkara tu okey. Tapi kena tahu, komuniti ni ada dalam setiap negara, apatah lagi negara-negara maju, dan mereka memang menggerakkan. Mereka ni ada dia punya lawyer dia, ada dia punya profesional dia yang memperjuangkan perkara tersebut supaya memang mudah cerita Malaysia ni dikuasai. Perkara tu memang ada, dan kadang-kadang bukan perkara tu je, kadang-kadang bukan bersifat perkahwinan sejenis saja, tapi kadang berbentuk hatta konten sekalipun. Alhamdulillah Malaysia kita ni memang dia masih sifat dia tu dia sekat, dia masih menyekat konten ataupun kandungan-kandungan yang berkaitan dengan LGBT. Dan ni adalah stand Malaysia daripada sekian lama yang kita patut pujilah. Baik. Dalam bab liwat ataupun sihak ataupun lesbian, hubungan sejenis antara lelaki dan perempuan, antara lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan, maka ia adalah diharamkan. Begitu juga hubungan suami dengan isterinya, suami memasukkan zakarnya ke dalam dubur isterinya, juga perkara yang diharamkan di dalam Islam. Perkara itu adalah perkara yang haram, tidak boleh didekati. Adapun contoh, saya cerita hukum ni, ramai pun dah nikah kan, jadi kita kena cerita secara jelas. Adapun kalau contoh si suami memasukkan zakarnya ke dalam mulut isterinya, maka perkara tersebut berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan mengikut hadis itu secara jelas Nabi menghalalkan seluruh tubuh badan manusia kecuali dubur, maka secara mudahnya mulut itu boleh. Namun Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan perkara itu adalah perkara yang sangat hina lah, kerana mulut ini adalah tempat yang kita digunakan untuk menyebutkan kalimah-kalimah suci ketika mana kita beribadah. Maka tidak layak bagi mulut yang mengucapkan kata-kata suci, kalimah-kalimah Allah yang suci, dan diletakkan dengan perkara-perkara yang kotor. Macam tu macam tu. Okey. Baik. Tambahan sikit sebelum kita solat Isyak. Tambahan sikit, orang yang melakukan liwat ataupun orang yang melakukan sihak ataupun lesbian ini, Ibn Abbas mengatakan hukum hudud orang yang macam ni dikatakan yunzaru a'la bina bil qaryah fayulqa minhu.
Dikatakan cara dia macam mana dia dibalas orang yang melakukan liwat ni. Ibn Abbas kata pendapat dia adalah cari tempat yang paling tinggi di satu tempat kat kampung tu, cari tempat yang paling tinggi, lepas tu dia tolak daripada tempat yang tinggi biar dia jatuh mati. Dia kata macam tu. Itu had bagi orang yang melakukan liwat. Baik. Sihak pula ataupun lesbian juga begitu. Kemudian ditambah juga bagaimana pula orang yang menuduh orang lain. Tadi kita bincang orang yang tuduh zina. Macam mana pula orang yang menuduh orang lain liwat? Adakah hukumnya sama? Kebanyakan ulama mengatakan sama. Hukumnya sama macam menuduh orang yang berzina. Baik. Adapun orang yang lesbian, sihakun nisa zina bainahunna. Sanadnya boleh diterima, iaitu orang yang mengamalkan lesbian kaum perempuan ni adalah hukumnya zina. Seperti mana zina lah, orang yang melakukan zina. Orang yang melakukan zina ni kena tengok dia kahwin atau tak. Kalau dia belum berkahwin, maka disebat dengan satu kali sebatan. Kalau dia dah berkahwin, maka direjam. Baik. Sebagai tambahan, kerana kita dah bincang beberapa bab dalam tajuk ni, adalah hukum berkaitan dengan onani. Onani. Saya semua tahu, maklumlah kot maksud onani. Tapi kadang-kadang anak-anak muda kita mungkin tak tahu apa maksud onani, ataupun dia ni otak dia main fikir sendiri. Jadi onani ni adalah haram. Suami sebagai perempuan ataupun bagi lelaki adalah haram. Kecuali hukum onani ni iaitu mengeluarkan air manis secara sengaja, dengan menggunakan alat ataupun dengan tangan sendiri. Jadi melakukan onani ini hukumnya haram, kecuali apabila seorang suami meminta isterinya menggunakan tangan isteri. Itu hukumnya harus. Hukumnya harus. Adapun selain daripada itu, hukumnya haram. Saya rasa jelaslah untuk hukum tu. Dan last. Baik. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa hukum had bagi orang yang melakukan liwat adalah sama dengan hukuman had zina. Jadi mazhab Imam Syafi'i. Tadi mazhab Ibn Abbas. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, dia kata hukum liwat ni sama macam hukum orang yang melakukan zina. Maksudnya 100 kali sebatan, ataupun kalau dia dah berkahwin maka akan direjam. Baik, last saya tutup dengan kata-kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau kita tengok dalam beberapa hukum had ataupun hukum hudud dalam agama ni, dia seakan-akan sangat susah nak dijatuhkan pendakwaannya. Sangat susah nak dijatuhkan pendakwaannya. Maksudnya apa? Kena ada 4 orang. 4 orang tu pula kena lelaki. Lelaki tu pula kena udul. Dia tak boleh fasik. Dia kena adil. Dia 4 orang yang adil. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata, kenapa perkara tu berlaku? Kenapa perkara tu berlaku? Menuduh orang berzina, 2 tak boleh, 3 tak boleh. Bahkan yang menuduh tu kena hukuman hudud bagi dia pula. Kan? Maka Syekh Yusuf kata, fa'ka'annal qasda huna huwa man'ul mujaharah bil jarimah. Seakan-akan hukum Allah ni nak bagi tahu kepada kita supaya segala bentuk kemungkaran kita sekalipun jangan kita mujaharah. Apa maksud mujaharah? Mujaharah ni maksudnya kita tunjukkan kat orang. Kita tunjukkan kat orang dengan kebanggaan bahawa kita melakukan maksiat. Seakan-akan dia nak menghalang perkara tu semata-mata. Jadi amma man betuliya biha mustatiran, adapun orang yang mungkin dia ni buat secara sembunyi, maka itu fala yaqa tahta ta'ilatil iqabid dunyawi. Maka orang ni dia memang dalam mahkamah syariah memang kita tak boleh letakkan sesuatu hukuman. Maka itu adalah apa? Itu adalah hak atau bukan hak, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ni dia memang menjaga hukuman yang sangat menjaga aib. Sangat menjaga aib. Jadi dia menghalang daripada melakukan suatu perkara tu dengan secara mujaharah, secara menunjuk-nunjuk, melakukan perkara tersebut di hadapan khalayak. Itu je Islam nak sekat. Sebab kadang-kadang bila dia sebenarnya yang kita kena sekat adalah apabila dia dilakukan dengan khalayak, saya tidak langsung perkara tu kadang-kadang boleh jadi normal. Kita tengok saja di dunia barat hari ini, kan? Dunia barat hari ini
menunjukkan affection, menunjukkan kemesraan antara lelaki dengan perempuan. Dah jadi normal lah ini. Bahkan dekat negara kita pun, kan, bercium depan kita selamba, kan. Kita pergi Langkawi nak tengok sunset, kan, contoh kan, nak tengok sunrise, sunset, elok-elok kita sebab subhanallah dia bercium tepi, kan. Dah jadi normal. Sebab apa dia jadi normal? Dia menganggap perkara tu adalah perkara yang biasa. Jadi kita doalah generasi kita hari ini, umat Islam hari ini, dia tak mengikut budaya-budaya yang teruk macam tu, supaya kita ni terselamat daripada hidup di suasana masyarakat yang lali ataupun normal dengan maksiat-maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu saja untuk malam ni. Saya minta maaf terlebih masa. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La